Sila duduk. Apa khabar Nizal? Alhamdulillah masih sihat lagi siuman. Apa khabar semua? Alright, boleh kita duduk. Hai. Inilah kali pertama kita dapat berjumpa secara langsung ya. Secara langsung, biasa Selama tak ni lah langsung. FB ya. Biasa kat Facebook ya. Jadi inilah dia Dr. Azizan. Osman. Oh. Tak boleh duduk, semua kena berdiri ya. Baik, doktor. Kita nak Dia orang tak bincang- menjerit, nanti saya tak bagi hadiah. Ah. Batuk. Kalau nak bagi hadiah kejap lagi lah. Nanti Okey, kalau saya gitu. nak juga. Ah, saya Kena jerit baru dapat hadiah. Aci lah kalau gitu. Nah, ini Okey. buku baru saya sebenarnya. Okey, ini dia. Kenapa saya mahu anda berjaya? Buku baru. Ini bila semalam Baru siap? keluar 5 hari kot. Panas. Dah habis 2,000. Oh. Dan ini akan menjadi hadiah bagi mereka yang kuat menjerit. Siapa kuat menjerit, semua dapat hadiah. Kalau saya lupa, saya nanti kat mana nak ambil saya beritahu lah. InsyaAllah. Kejap lagi. Baik. Tak payah buat apa, senyum jerit. Hari ini tenang, ambil nafas. Kita kembali untuk membincangkan tentang istilah digunakan sekarang ni dalam program Bahtera inilah Bumi Pruners Alright. of Tomorrow. Itu kita tema ya. Dan cita-cita CIMB antaranya sebagai penaja utama ialah untuk memajukan usahawan Bumi Putra. Salah satu di antara perkara yang paling dibincangkan, paling dikatakan ialah minda Bumi Putra kita bila menjadi usahawan lomah losu longlai loteh. Tidak berkembang, masih di tahap itu juga. Lomah, tak berani. lomah, losu longlai Loteh. Lomau. Lomah. Oh, no gogio. Tak ada. Jadi Dr. Azizan, bagaimanakah kita nak membantu masyarakat kita ni yang terlalu banyak didedahkan dengan all the negative parts ya, all the negative issues. Ini tak kena, itu tak cukup, ini terlompat, sana terlopong. How do we go about? Bagaimana kita mengatakan bahawa kamu mampu? Tengok Rosita. Seorang anak muda ketika itu. Seorang Masih ibu muda tunggal. lagi. Okey. Saya dengar tadi dia kata saya 35, anak muda. Saya kata dia muda lagi. Oh. Muda. Saya baru 14. Baik, jadi soal sekarang. Oh, kalau begitu saya baru 12. Bagaimana kita nak membantu ini untuk menanamkan, bolehlah. Yang pertama saya nak cakap Nizal, program macam ni lah, sebab tu saya datang, program macam ni lah yang akan membantu anak muda Melayu, usahawan Bumi Putra akan bangkit dengan cepat. Itu nombor 1. Kalau tak saya tak datang. Ya, Sebab semangat tu dengan, oi, bagus ni Bahtera. Tengok Membantu Bumi Putra dan I think majority of them yang ada kat sini, mesti dia orang sedang sama ada mereka sedang mencari cara bagaimana nak membina perniagaan. Benar. Okey, begini. Macam mana nak bantu mereka? Kita come back to basic dulu. Apa yang saya buat selama 7 tahun? Saya run advertising agency, saya run advertising marketing firm, saya run projek untuk Telekom DG many years sejak 2001. Correct. And then pada tahun 2008, I started to realise that yes, I can be successful, I can be multi-millionaire, but macam apa yang saya buat untuk anak bangsa saya? You know, sebab somewhere somehow dulu Nizal, masa saya jatuh, keluarga kita bukan senang, kita tak ada siapa yang nak menolong Semua orang, minta maaf saya cakap, ramai jutawan dulu, semua duduk buat hal dia, main golf sendiri, kahwin lagi sendiri. You know, dia tak ada masa nak datang ni Ada yang terasa ke? Tak ada. Tapi hari ni kita tengok, siapa ada kat sini? Kita ada tadi sejumpa Tan Sri, pemilik Sapura Kencana. Ya. Ada dekat sini, saya cakap, wow. Orang-orang macam ni lah, multi-millionaire, multi-billionaire yang turun padang untuk nak share, nak contribute balik kepada community dan anak bangsa kita. Ya. So ini, testing. Saya tak bagi cakap. Ini adalah tanda-tanda permulaan pencetus perubahan. Ya. 7 tahun ni apa yang saya buat? Kita buat program. Last year, 140,000 orang hadir seminar saya. Free. 90% adalah no charges. 140,000 Bumi Putra. Dan kita bantu dia untuk bagi faham apa yang dia kena buat untuk ubah life dia. Right. So, kunci dia nak jawab soalan Nizal tadi adalah, benda yang paling payah sebenarnya adalah nak merubah manusia. Tetapi kalau dia nak berubah, kalau dia datang hari ni, benda dia nak berubah, benda susah, benda payah semua mesti ada. Tak ada testing. Nampak? Aja. Okey. Can I get Ada, like okey, another- okey. Ada mikrofon lain? Okey. Sementara itu kita boleh gunakan. So, bermaksud macam inilah. Package kejayaan adalah kepayahan. Package anything. You nak berjaya dalam kerjaya ke, perniagaan ke, you kena foresee package dia adalah susah. Package dia adalah mencabar. So, salah satu benda yang saya listkan, bila saya kaji siapa yang berjaya, saya cakap,
How big if your tolerance nak handle problem? Kalau you baru sikit problem, contoh, nak daftar syarikat. Jawab dia macam ni, tak reti lah. Nak berniaga, tak ada modal lah. Nak berniaga apa produk, tak tahu lah. Ataupun dia kata macam, tak ada orang nak tolong lah. Tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman lah. CGPA tak cukup tinggi lah. You know? Betul ya. So, bila? Yelah, contoh. Yes. But it means that people are trying to put a lot of excuses. Apa yang dia kena buat? Dia kena jadi leader. Aku nak berjaya, aku cari jalan. Aku nak belajar, aku cari jalan. Aku nak bisnes, aku cari jalan. Sebab mesti ada jalan. Mesti ada cara. Tapi dia nak atau tak nak mula kan? Baik, saya sebenarnya mau beri ruang untuk anda, Dr. Azizan Osman, untuk bersama dan menyuarakan itu secara langsung dengan mereka yang ada ini. So, teruskan. Kita persilakan Dr. Azizan, you now talk to them directly. Wow. Dipersilakan Dr. Azizan Osman. Alright. Thank you. Tangan tu Rizal. Oops. Memang dia orang special hari ni. Okay. Macam ni lah. Saya cakap tadi perkara pertama kalau kita nak tengok seseorang tu berubah adalah dia nak. Saya ada buku dekat sini. Buku ni buku terbaru saya. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa nak? Alright. Siapa nak lagi duduk bawah? Saya bagi. Duduk bawah, duduk bawah. Duduk bawah, saya ada lagi sikit. Tak payah gaduh, mesti dapat. Saya nak bagi anda faham apa itu maksud prinsip pertama nak berjaya adalah okey, dah habis. Balik. Agak dulu. Ini jangan ambil. Okey, dah. Turun, kejap lagi saya bagi. Turun, kejap lagi saya bagi. Okey, alright. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Tepuk tangan untuk mereka. Apakah mesej yang saya nak cakap? Ada 4 jenis manusia. Berapa jenis? Tak dengar? Siapa lagi nak buku tu? Angkat tangan. Buku ni adalah sangat special. Saya tak jual, buku ni free. Buku ni adalah pengalaman saya mengajar 650,000 orang usahawan. Apakah 10 cabaran yang menyebabkan ada orang berjaya, ada orang tak berjaya? Salah satu dia adalah alasan. Tolong tulis nombor 1. Alasan. Kalau yang bawa pen dengan kertas, yang tak bawa tu memang kesian lah. Yang pertama adalah apa? Tak dengar? Suka memberi alasan. Kalau you nak berjaya, you jangan bagi alasan. You jangan cakap, aku ni Melayu, mana boleh berniaga. Minta maaf saya cakap, itu tak betul. Semua orang boleh bina perniagaan. Semua orang, tak kisah you darah apa. Mak saya dulu, masa saya mula nak berniaga, dia cakap apa? Kita ni, ayah saya kerja kerajaan, so dia cakap apa? Saya cakap nak berniaga, dia kata, buat apa nak berniaga? Darah kita ni bukan darah orang berniaga. Saya kata, darah orang berniaga tu macam mana? So bila saya tahu dia menitis, dia keluar apa? Dia keluar darah tu bisnes. Tak. Dia tak keluar hijau, kuning, tak. Point dia apa? Nombor 1, kalau you nak bisnes, you nak tengok mentaliti you nak berjaya, you mestilah adalah orang yang tidak suka bagi alasan. So, saya nak anda tengok dekat skrin. Kita tanya soalan ni. Kita cerita tentang kuasai minda. Kuasai minda. So, soalan dia adalah, so adakah anda rasa anda nak jadi usahawan? Berapa ramai nak angkat tangan? Say I. So, apakah salah faham, myth dia? Apa yang orang selalu cakap tentang nak jadi usahawan? Nombor 1, dia akan cakap, ni bukan anda, semua majoriti yang jumpa saya dia akan cakap, nak berniaga susah, tak ada modal. Nak berniaga susah, nak kena keluar produk sendiri, nak kena buka kilang. Nak berniaga susah. Sebab apa? Sebab tak biasa berniaga, daripada kecil tak belajar. Nak berniaga susah. Senarai dia adalah susah. Saya nak beritahu anda satu formula. Kalau semasa saya tak panjang, tapi saya nak anda ingat benda ni. Namanya RAS. Cuba ulang. Kalau anda nak lihat hidup anda lepas ni, like going far, you kena faham apa itu RAS. Reticular Activating System. Satu bahan yang Tuhan jadikan dekat dalam mind kita. Cuba tunjuk macam ni. Cuba tunjuk macam ni. Terima kasih. Dalam ni ada namanya RAS, Reticular Activating System. The moment, nak faham dia macam ni. Cuba tengok keliling dan perhatikan warna merah. Apa barang warna merah keliling? Cuba tengok. Keliling, pusingkan kepala 360 darjah, tengok keliling. Apakah benda yang warna dia merah? Sudah?
Sekarang fokus kat saya. Bagi tahu saya apakah barang warna dia hijau. Jangan tengok tempat lain. Boleh ingat tak keliling ada warna hijau tak? Mind kita, dengar betul-betul, this is very important. RAS adalah bahan yang Tuhan jadikan fokus kita. The moment kita fokus satu benda, dia akan delete semua benda lain. Kita tak nampak. So, maksud dia apa? Kalau kita nak lihat, saya bagi contoh. Ada tak siapa sini nak beli handphone? Katalah Samsung. You kata nak beli handphone. And then, mind you akan start fikir, oh Samsung. You akan nampak billboard Samsung, banting Samsung. Betul? You akan start nampak kawan you pakai Samsung. You akan start fokus apa yang you said you nak tengok. You tak nampak benda lain. You tak nampak Oppo. You tak nampak iPhone. You hanya nampak Samsung. Siapa sini nak ada BMW? Angkat tangan. Say I. Kalau you nak BMW, the moment you kata, I suka BMW, I nak. You suka. Dapat tak dapat, nombor 2, you nak. Mind you, mata you akan start fokus. Dekat jalan, you akan nampak BMW lalu. You akan nampak billboard BMW. You akan tergerak beli surat khabar. BMW, patutlah aku tergerak nak beli. Selama ni tak pernah beli. You akan nampak dekat Facebook you BMW. Faham tak faham? Itu namanya RAS. Reticular Activating System. Ini sangat penting untuk you faham. Nak jadi usahawan ke, sawan ke. This is very important untuk you faham. Fokus minda akan attract ataupun menunjukkan kita apa yang kita nak tengok. So, point dia apa? Kalau you fokus nak bisnes, you kena fokus apa yang you nak capai. Matlamat kita, contoh. Katalah saya ajak you all pergi Hawaii. Siapa nak angkat tangan, say I. Kalau saya kata saya ajak you pergi Hawaii, dan saya cakap kita akan spend time, saya akan bagi dekat sana, saya akan bagi you say 1 million untuk you belanja dekat sana. Dan saya kata confirm, garanti saya bagi 1 million bila di Hawaii. Saya tak bagi tiket, you kena sampai sana. Berapa orang akan cari jalan untuk sampai sana? Angkat tangan, say I. Naik basikal ke, berenang ke, betul? Sebab you tahu, I'll get that, I'll make sure I reach there. Rompak bank tak lah. Pinjam orang ke, betul-betul? Sebab fokus kita nak. Kalau kita tak nak, fokus kita salah, kita akan fokus katalah susah, apa jadi? Every single thing yang susah dan menyusahkan akan wujud dekat depan mata kita. So life is very simple. Kajian mengatakan 10 top billionaire dalam dunia, hanya 3 yang belajar habis dan ada CGPA yang tinggi. 7 adalah tak habis belajar. 7 tak habis belajar. Stanford University, dia kaji 100 orang yang paling berjaya dalam dunia, 68% dia cakap adalah orang yang tidak ada qualification. Yang lain tu mungkin belajar habis. Tapi yang 68% ni tak belajar habis. Tapi mereka boleh build dan jadi multimillionaire. Apa point dia? Point dia adalah kejayaan seseorang bukan bergantung kepada siapa lecturer dia. Mana universiti dia belajar. Mungkin itu membantu sedikit sebanyak keyakinan you. Tetapi tidak menentukan you boleh jadi usahawan yang berjaya. Siapa faham? Angkat tangan. Say I. Spesies usahawan yang berjaya. Saya nak tunjukkan anda beberapa contoh wajah-wajah dia. Boleh? Siapa nak tengok? Angkat tangan, say I. Kita tengok screen. Pernah tengok orang ni? Habis belajar? Tanya orang sebelah, habis? Okey, kita tengok next one. Macam? Dia ada PhD dalam telefon? Tak. Kita tengok next one. Dekat sekolah ada belajar degree in Facebook. Oh, CGPA dia berapa? Tak tahu. Dia tak habis belajar ada. Cakap sebelah, tak habis belajar ada. Next one. Bukan kata tak habis belajar universiti. Sekolah pun tak habis. Masuk sekolah menengah sebab nak meniaga surat khabar majalah sekolah. That's it. Lepas tu selamat Hari Raya. Sekarang running like 100 over different companies. Bukan dia run pun, orang lain run kan. Boleh handle so far? Bukan saya kata siapa yang tengah belajar tu suruh berhenti. Jangan salah faham juga. Kejap lagi dia kata, Dr. Azlan kata berhenti. Bukan. Itu bukan point dia. Point dia adalah nak bagi anda faham. Ada sesuatu kasih. Ada 10 benda kejap lagi saya beritahu anda. Apa point dia untuk anda faham dan bawa balik dan ingat. Supaya anda boleh guna dalam hidup anda dan dalam bisnes anda. Berapa orang nak point tu? Angkat tangan, say I. Terima kasih. Yang tak angkat tangan tu mana you tak berminat nak belajar. Kesian. Cakap sebelah, kesian.
Dalam nak berjaya, salah satu prinsip Think and Grow Rich Napoleon Hill cakap, nombor satu nak berjaya, mestilah ada keinginan yang sangat tinggi. Siapa ada keinginan yang tinggi? Yang kata CI. Kalau ada keinginan tinggi, you nak, chances are semua benda boleh cari jalan. Setuju? Tak payah pergi Wisma Yakin untuk cari keyakinan. Tapi kalau you tak ada keinginan yang tinggi, sedikit masalah pun, you akan terplay on. Kalau you faham apa itu terplay on. Boleh? Next, kita tengok the next one. Siapa? Orang ni saya jatuh cinta dengan dia minggu ni. You tanya wife I, tiap-tiap hari saya tengok video dia sekarang. Tiap-tiap hari saya tengok macam mana dia bercakap, macam mana dia handle, apa yang dia punya inspirasi. Sebab there's something I'm building now, moving towards international global technology punya platform, education platform. Sebab saya mengajar, saya run advertising agency, saya juga mengajar as a passion, membantu ramai orang untuk build business. Dan saya dapati, kalau saya boleh ajar formula sebagaimana pengalaman saya macam mana build business, lebih ramai orang boleh berjaya, lebih banyaklah masalah ekonomi boleh diatasi. Berapa orang faham perkataan CI? Jack Ma, tuan-tuan dan puan-puan, sekolah pun tak habis. Dia kata dia habis lah, tapi dia apply masuk universiti Harvard 3 kali, di Harvard tak terima, dia kata. Dia belajar, nak tahu tak macam mana dia belajar bahasa Inggeris? Siapa nak tahu perkataan CI? Dia tak pernah belajar luar daripada China. Dia belajar bahasa Inggeris. Dia tengok masa tu pada tahun 70-an, ramai orang Mak Saleh datang ke China. Dia dapati bahasa Inggeris bagus, so dia nak belajar. Macam mana dia belajar? Dia pergi kerja dekat satu hotel, Marriott ke Hilton ke. Dia kerja untuk bawa turis Mak Saleh ni untuk tengok keliling bandar. 9 tahun, macam itulah dia belajar bahasa Inggeris. Dan lepas 9 tahun, dia mengajar orang bahasa Inggeris, jadi cikgu bahasa Inggeris pula. Sekarang, one of the billionaires. Just like that. Bukan just like that lah, of course. Dia cakap satu benda. Dia start 1999 sampai sekarang. Kalau dia punya minda ni dia tak boleh kuasai, apa nak dikuasai, kejap lagi saya beritahu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam diri manusia, minda kita ada satu benda yang saya panggil dia sebagai biawak. Apa itu biawak? Satu analogi yang saya bagi, negativity. Cuba buat macam ni. Bila kita nak buat something, ada masalah, dia akan cakap, tak payah buat lah. Susah. Kalau tengok orang lain berjaya, dia akan cakap, dia boleh lah, bapak dia siapa? Kalau dia tengok orang lain capai sesuatu, dia kata, alah. Those negativity. Kalau you nak hidup life you, nak tengok dia berubah, you kena kuasai those. Ini namanya kuasai minda. You kena kuasai those negatif. Ramai orang, dia bukan tak ada knowledge. Dia tahu nak buat macam mana, marketing semua dia pandai. Tapi, benda ni yang menghalang dia. Atau bahasa lain saya panggil sebagai fear. Apa dia? Fear. Fear menghalang dia untuk berjaya. Saya faham kata CI. Ini Jack Ma. Silakan next. Amancio Ortega, tuan-tuan dan puan. This is founder, billionaire, own Zara daripada Spain. The richest man in Spain, top 10 billionaire. Nombor 4 billionaire dalam dunia. So, you rasa dia belajar sampai mana? Ada masuk UKM? UITM? UTM? Tak, tuan-tuan. Sekolah menengah aja. Tanya orang sebelah macam. Point dia bukan pasal sekolah nak beritahu. Point dia ialah, sesiapa pun boleh build whatever dia nak build. Starting dia adalah, kalau you kuasai mind you. You kuasai the choices yang you ada dalam life. Nak atau tak nak. Nak rempuh ataupun mengundur. Simple as that. That's starting point dia. Okay? So, the next person, anda tengok orang ni. Agak-agak yang buat dia sustain dan make sure action ni adalah berjaya, adakah sebab dia pandai dalam accounts ataupun kunci dia adalah mind dia adalah sangat bagus dan sangat kuat dan sangat emotional dia sangat kuat nak make sure dia berjaya. Mind dia sangat kuat. Betul-betul? Dia nak juga. Dia nak juga. Cuba, dia nak juga. Cuba, dia nak juga. Dan 80% of success lies on the mentality. Bukan pasal dia pandai, strategi pandai. Most people tak pandai. Tak tahu macam mana. Tapi mentality dia tu yang buat dia nak juga. Dan dia cari jalan. Saya faham perkataan CI? Tengok anda cara angkat tangan. Cara anda angkat tangan, kita dah tahu chances anda nak berjaya. At this point. Serius. Saya kalau mengajar, saya tengok orang tu angkat tangan lemah macam ni. Berat. Sebab orang yang berjaya, saya lihat, mereka tak macam tu. Mereka nak, dia hentam. Dia cari jalan, dia fikir kemudian. Macam mana nak jadi, kemudian. Nak dulu, dia buat dulu. Saya faham perkataan CI? Dah improve sikit.
Next. Tan Sri Said Mokhtar Buhari pun sama, mentaliti dia macam mana. Next, Robert Kwok. Next, Datuk Maznah, ni kawan saya. Next, Datuk Amir, kawan saya. Anda lihat orang-orang ni, anda akan dapati pattern yang sama. Dan saya mengkaji billionaires dalam dunia sebab saya nak jadi billionaire. Dulu nak jadi millionaire, kaji millionaire. Dah faham dah, Alhamdulillah, dah capai millionaire. Multi-million. Sekarang nak faham macam mana nak be billionaire. Dan saya start kaji. Oh, apa dia buat? Ada 10 benda, kejap lagi saya share. Okay? Itu my last thing. Special for the day yang saya tak pernah share kat mana-mana. Okay? Tepuk tangan pun macam nak meninggal berat. Okay, so ada 10 formula. Tulis. Kalau anda nak tulis lah. Kalau anda rasa this is something very good for you, write down. Bumi Prona success formula ada 10. Nombor 1. Nombor 1 adalah desire. Nombor 1 apa? Bahasa Melayu, keinginan. Keinginan. Desire ni dia mestilah keinginan yang fire up ataupun keinginan yang membakar. So balik sini tengok sini. Siapa sini pernah kadang-kadang balik ni kelas ni lagi akan semangat, lepas tu lepas 2-3 hari jadi lemau. Ada tak? Siapa rasa dia adalah macam tu kadang-kadang? Kadang-kadang je. Angkat tangan, say I. Kenapa? Sebab, okey, siapa sini nak capai level yang usahawan yang sangat berjaya, sangat-sangat berjaya? Angkat tangan, say I. So, mesti ada matlamat kenapa you nak capai, betul? Saya, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, masalah kewangan semua tak ada. Masalah saya adalah nak kuruskan badan. For the past few years. Dan kalau siapa yang perasan, kalau perasan lah, tak ada banyak turun, baru 16-17 kilo je turun. Daripada 136 sekarang 120, 119, 120, sekarang fluctuate, tapi saya tahu dia akan go next level 110, next adalah 100, next adalah 75, that's my target. Dan saya tahu dah formula dia kenapa saya dulu gagal beberapa kali fail tak boleh kuruskan badan. Sama juga kenapa ramai orang tak boleh capai jutawan. Sama je. Sebab apa? Siapa nak tahu? Angkat tangan, say I. Kita tak bakar diri kita tiap-tiap hari. Yang burning desire, yang benda ni penting. Kita tak ada benda yang cabar kita. Kita tak ada benda yang bakar. Macam ni, pergi gym hari ni, besok balik, okey, besok pergi lagi, lusa, minggu ni okey. Minggu depan dah lemau. Especially bila nampak asam pedas masa lemak cili api. Kita lupa fokus kita tadi. Kita lupa. Kita apa? So apa saya buat kali ni? Berbeza. Saya ada orang-orang yang tulis kat komen kat saya, apalah mamat ni gemuk. Saya print screen, gambar dia, muka dia, komen dia. Dia cakap, apalah ni kau badan besar. Saya ambil gambar dekat Facebook, komen dia semua saya sikot dalam phone saya. Saya ada satu folder khas. Kata-kata cabaran dan negatif. So apa saya buat? Setiap hari kalau saya rasa saya lemau, macam saya tak makan nasi sekarang sebab saya nak make sure saya drop dengan cepat. Saya makan sayur, minum air banyak. Tapi pada hari-hari yang saya rasa macam saya lemau, saya akan buka balik komen-komen tu dan cakap, minta maaf saya guna bahasa semak saya orang Melaka, bahasa dia gasor sikit. Macam celaka kadang masa. Hawa kau kutuk aku. Saya fokus balik. Ada hari-hari kita ni lemau, tuan-tuan. Kita ni manusia biasa, belum lagi jadi malaikat ataupun jin. Ataupun syaitan yang tak pernah putus asa. Sikap syaitan yang boleh diikut yang tak putus asa tu. Kita ni ada kadang-kadang lemau. Siapa setuju? Angkat tangan, say I. So nombor 1, kita mesti ada burning desire. Nombor 1, sampailah dia jadi auto satu hari nanti. Saya percaya orang-orang yang dah berjaya hari ni, billionaire, dia possibly ada auto mode. Tapi untuk orang yang baru nak start, you kena cucur. Cuba ulang. Cucur. You kena tambah dengan minyak tanah. You kena cari orang. Cabar aku sekarang. Cari orang yang boleh mencabar you sama ada senyap atau tidak. Bukan lepas berjaya nak pukul dia. Tak. Just jadikan dia alat untuk mencucuh semangat kita. Saya berfaham kata say I? Saya percaya siapa yang nak berjaya, ada tak orang pernah hina you? Ada tak kegagalan yang menyekat hati you, emosi jiwa you? Ada tak? Mungkin ada orang yang dulu girlfriend tu you suka nak pinang dia, mak dia tak suka sebab you tak berjaya. Contoh, ambil gambar mak tu. Tampal dekat atas katil tu. Bangun pagi tengok, aku mesti nak jadi jutawan. Ni cakap based on pengalaman sendiri. Okey, so yang pertama, kita mesti ada high desire. Kita kena cari jalan nak bakar dia, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak bakar, dia tak jadi. Dia akan lemau. Lama-lama api itu akan malap. This is very serious, important issue yang ada pada ramai entrepreneur. Tak kisahlah dia bumi ke, dia tanah ke. Ini isu awal. Mula-mula you nak start. Saya faham perkataan say I. Hari ni datang berkobar-kobar, terbakar, bawa kemah nak tidur kat sini sampai malam.
Sebab kelas kat sini hari ni 2 hari, betul? Dahsyat gila. Datang ada yang daripada jauh untuk nak masuk macam-macam kelas kat sini, which is very good. Terbakar. But then, macam mana you nak sustain kebakaran tu? You perlukan kebakaran terbuka. You perlu orang cabar you. Some people perlukan tu. Some people dia tak perlu orang yang cabar. Dia sendiri buatkan cabar diri dia sendiri. Saya faham kata CI? Some people apa yang dia nak ni terlampau besar, yang dia tak hirau langsung pasal benda lain, dia nak tu juga. Lain orang ada lain sebab dia. We call it emotional drive. Cari dia punya why. Cari kenapa you nak berniaga. Bukan pasal, aku nak berniaga sebab bos aku tu bodoh, aku nak berhenti. Jangan. Sebab nanti bila kita buat bisnes ni, kita dah tak ada benda pembakar. Bos tu jadi pembakar dia. So, cari sebab yang besar. Lebih besar daripada sebab benda yang simple. Contoh, aku nak berjaya, aku nak bina keusahawanan, aku nak buat banyak duit sebab apa? Cari something yang personal. Especially usahawan yang baru. Kenapa? Bisnes tu tak boleh jadi kalau bukan orang yang membuat bisnes tu, yang drive bisnes tu. Siapa setuju angkat tangan CI? Kalau you sendiri tak bersemangat, bisnes tu takkan ada semangat. Sebab semangat bisnes tu datang dari pemilik bisnes tersebut. Saya faham angkat tangan CI? Only you could drive your business at semula-mula. Bila you dah start growing, you dah start run a big company, dah ada system, you ada team, itu dah lain cerita. But still you kena drive dia orang kadang-kadang. Okay, mesti ada vision you yang sustain kat situ. So nombor 1 adalah desire. Nombor 2, be tough. Be tough. Jadi orang yang kenyal. Tough. Jangan senang sangat lembik. Sikit-sikit main biola. Tahu main biola? Bila orang telefon, minta maaf cik, you punya ni kita tak nak lah, reject. Kelab pelanggan nak beli tak jadi. Sorry, kita tak suka produk you. Menangis, cari bukit, Baru sikit kena reject. Dalam bisnes, benda yang pasti adalah rejection. Pasti. Benda yang pasti adalah apa? Rejection. Sebab bila ada rejection itulah baru datang emotional drive tu come back. Kalau pilih untuk come back. Rejection tu normal, tuan-tuan dan puan. So you got to be tougher than rejection. Saya faham kata CI? Apa contoh rejection? Rejection paling besar, siapa nak tahu kata CI? Rejection paling besar ialah dalam minda you sendiri. Bukan dekat luar. Kalau orang lain reject, kita boleh tampar. Kalau jiran kita reject, kita boleh bakar rumah dia. Contohlah, jangan buat. Kalau orang kawan-kawan cakap, kita boleh, kalau Facebook dia komen jahat, kita boleh remove, ban, report dia, betul? Itu semua you boleh buat kat luar. Masalah paling besar kalau rejection tu datang daripada dalam diri kita sendiri. Bila kita sendiri yang cakap tak boleh, like it's almost the end of the world. Almost. Bila sendiri kata susah, bila sendiri kata payah. Bila mind kita pilih untuk bukan pilih the high energy, kita pilih the low energy. That's why dalam kelas saya selalu mengajar satu teknik namanya okay, kalau saya ajar teknik ini tak tahulah you boleh faham, tak boleh faham, saya cuba. Kadang-kadang saya beri contoh, you nak angkat tangan. Ada setengah orang tak nak angkat, bukan pasal apa, dia kata kenapa nak angkat? Contoh. Dia akan reasoning. Apa aku dapat kalau aku angkat? Penatlah tangan aku. All the excuses. Sebab apa? Sebab life dia dah penuh dengan encoded excuses. Kalau you boleh angkat tangan dengan pantas, I call this phrase, how you do anything is how you do everything. Kalau kita angkat tangan ni, kalau kita tengah belajar, you nak belajar daripada somebody else yang ada knowledge, ada experience, you tak boleh bagi the best, you rasa you terima the best? Belum tentu. Saya faham kataan CI? So, ada yang tak boleh angkat tangan sebab apa? Dalam ni, rejection dia. Bukan pasal orang lain. Dalam ni, ada halangan dia. Bukan dia tak nak belajar. That something is there yang holding them back. Alright, saya bagi contoh. Saya invite all of you untuk experience dia. Cuba berdiri. Okay. Alright, so you tengok. Bila saya kata cuba berdiri, ada orang berdiri dengan pantas. Ada orang, dia tengok keliling. Ada orang tak berdiri lagi. Sebab dia tengah kaji. Kenapa nak kena berdiri? Ini semualah yang membezakan kenapa ada orang berjaya dengan cepat, ada orang tidak. Rejection yang ada dekat dalam mind dia. Dia tak cukup tough dengan diri dia sendiri. That's where dia akan tersangkut dengan masalah alasan. Suka bertangguh. Sebab apa? Dia tak boleh tough dengan diri dia sendiri. Contoh, dia tahu benda ni kena buat hari ni. Tapi dalam diri dia kata apa? Lalu. Cuba dia be tough dengan diri sendiri. Sekarang juga kena buat.
bangun! Cakap dengan diri sendiri. Anda mungkin nampak ni macam, tak ada macam tu. Ya, anda tak nampak dia di luar, di dalam sebenarnya macam tu. Setuju? Kadang-kadang kita bergaduh. Nak pergi, tak nak. Nak pergi, tak nak. Nak pergi, tak nak. Tak payahlah. Betul? Dan orang yang boleh sampai sesi pagi ni, saya nak cakap dengan you, mana you boleh atasi one of your rejection. Seriously, bukan senang. Bukan senang nak buat keputusan bangun pagi ni, nak datang hari ni. Nak lalu LRT. Ada yang tunggu kawan tak sampai. Mangkuk, contoh. Orang Melaka. Bunyi dia macam tu. Rejection. So be tough with yourself. Be tough. You yang boleh control mind you, tak ada orang lain. You yang decide. Most people yang saya lihat berjaya, yang saya kenal kawan-kawan saya, Millionaire Circle, Multi-Millionaire Circle, saya tengok dia orang adalah jenis macam, dia tak ada cerita macam, susah, payah, saya susah nak jumpa perkataan tu. Yang saya dengar adalah macam, aku nak buat ni lah. Kau boleh tolong aku tak? Aku nak buat ni lah. Macam mana kita nak buat ni? Nak connect dengan siapa? Siapa boleh tolong? That's the way, the language yang dia ada. Dia nak buat, dia just decide dia nak and that's it. Dia tak ada macam susah, payah ni semua tak ada. So tanya orang sebelah, apakah kamus hidup you? Kamus you apa? Kamus you kamus negatif ataupun kamus positif? Sila duduk, tepuk tangan untuk anda. Terima kasih. Alright, boleh kita sambung sikit lagi? Yang ketiga, kalau you nak capai apa yang nak capai, Bumi Putra, mind you, minda you, mestilah nombor 3. You mesti sangat-sangat clear dengan target you. Really clear of what you want. Mula-mula kita mungkin tak clear. Aku nak apa, nak capai apa, mula-mula. Tapi go and do some research. This week, a lot of things yang saya have fun dengan diri saya sebab saya ada time sikit. So, saya start browse through. Saya buat collection of my billionaires, we call it bucket. Dreams bucket. Apa yang saya nak buat dengan bila saya capai my billions. My 10.6 billion US dollar punya direction insyaAllah 2021. Dengan semua benda yang saya tengah create sekarang ni. Of course kalau saya ada multi-millionaire, billionaire yang nak together build the thing that I'm building now, that's much better. I'm building a huge global platform. Something yang like my inspiration adalah Alibaba. So I'm building one academy called Alibaba Academy. Which untuk platform untuk usahawan seluruh dunia. Sesiapa nak bina usahawan, you boleh belajar free. You know, it's one of the thing I'm doing. Macam mana kita nak buat duit, nanti saya figure out. Sebab saya tengok Khan Academy, they can build that. You know, Alibaba.com build free platform. Of course, dia ada benda yang bayar. But then banyak benda adalah free listing, mudah free listing. So I want to build something, those kind of things. Yang saya nampak the direction of the whole global entrepreneurship, which I go through kejap lagi, had a few more things. Boleh? So, nombor 3, kita mesti ada clear. Tak dengar? Clear target, matlamat yang cukup jelas. You nak apa? Siapa tak tahu apa dia nak lagi setahun daripada sekarang? Turun tangan. Terima kasih. Yang keempat adalah leverage on technology. Kalau you adalah nak build jadi usahawan hari ini, cara paling cepat, gunakan teknologi. Jangan buang masa buka kedai kalau belum ada kedai. Kalau yang dah ada kedai, jangan tutup pula. Kalau tak ada kedai, one of my student, Ida Hassan, tuan-tuan, dia buat 1 juta sebulan pakai Facebook duduk rumah kat Johor. Kat rumah, 1 juta sebulan. Laki dia suruh berhenti. Saya bayar gaji abang, siap EPF, siap sok-sok. 1 million a month. Duduk rumah, tak payah kedai. Kedai dia apa? Facebook. Mula-mula dia start pakai produk orang lain. Supaya tak payah kos yang tinggi. Tak payah risau nak buka kilang. Promote produk orang lain dulu. Belajar marketing and sales dulu. Saya faham kata CI. Thank you. Gunakan teknologi. Tak kerti pergi belajar. Follow Facebook saya. Azizan Osman page. Ada 500,000 follower. Ada yang banyak tipu punya. Jangan follow. Follow. You tengok macam mana saya buat posting, macam mana saya share. Itu semua adalah cara macam mana nak engage dengan orang lain. Saya faham katakan say I. Yang kelima, build. Bila you nak tengok business you naik lepas ni, kalau you nak baru nak start, kalau you nak tengok dia naik dengan cepat, bina A team. Build A team. Apa itu A team? Dia tak ada B team. A team tu maksudnya cari orang yang terbaik ataupun yang hampir baik dalam that area. Jack Ma cakap apa?
Bila you cari staff, jangan cari yang belajar tinggi, dia kata. Tu bukan nombor satu. Jangan tengok dia punya CGPA sangat. Diploma, degree, bukan, dia kata. You nak tengok apa? You nak tengok orang yang gila. Bukan gila, gila-gila. Yang bila kita interview, dia gila-gila. Dia adalah excited, seronok dengan apa yang dia akan buat. Dia nak belajar, excited. Orang macam tu boleh sustain, tuan-tuan dan puan. Siapa pernah tengok staff yang setiap hari kita kena tiup dia? Bangkitlah. Siapa rasa penat angkat tangan say I? Sebab kita yang bodoh. Dan kita marah dia. Bodoh lah staff. Tak, staff tu tak bodoh. Kita yang bodoh sebab ambil dia jadi staff. Bodoh tu maksudnya tak ada ilmu. Bukan bodoh tu you bodoh. Tak ada ilmu. Bukan pasal you minum susu lembu ke apa, tak ada kena-mena. Okey. Yang keenam. Hello, so far semua orang hidup lagi? Cuba tunjukkan yang you hidup lagi. Cuba tepuk tangan saya dengar. Cakap orang sebelah, tahniah hidup lagi. Kalau dia meninggal, kita baca Yasin. Nombor 6. Yang keenam, dalam bisnes, timing is everything. Timing is everything. Timing sangat penting. Maksud timing ni adalah bukannya timing kita tunggu. Maksud timing ni adalah jangan buang masa. You got to be fast. You know, you see things, you get it like, okay, that's it, start. Jangan buat besar, start kecil-kecil. Start dulu. And then slowly you build it. Unless you memang dah ada business yang dah siap, itu different story. Ramai orang Bumi Putra baru nak start. Start sekarang. Kalau you fail, biar fail sekarang. Sebab nanti kalau you tak fail, bosan lah. Lagi 5 tahun orang tanya, you berjaya macam mana? Ada pernah gagal? Oh, saya tak pernah gagal. Semua okey je. Ada. Bosannya profil you. Cakap orang sebelah, bosan gila. Semua yang berjaya, dia akan ada cerita gagal dia. Gagal dia, kena tipu, dia bangang, dia mesti ada. Saya pun ada cerita. Kalau cerita ni 2 jam tak cukup, tak payah cerita. Okay, so timing is everything. Nombor 7. Bila you nak build business, mentality you mesti faham tentang finance dan turnover. Mesti faham tentang finance dan turnover. Jangan ingat, oh aku buat berniaga, yang penting aku tahu duit masuk. Duit tu diuruskan macam mana, duit keluar macam mana, tak nak tahu. Memang selamat air raya lepas tu. Finance and turnover. Build the mentality. I am a business person, I want to know, I must know marketing, but I must understand turnover and finance as well. Bukan kata nak jadi accountant, tak, tapi kena faham. Siapa faham perkataan CI? Next. Nombor 8. Okay, nombor 8. Saya ada 10 poin yang saya nak share dengan anda. So, ini yang ke-8. Yang ke-8 adalah tenacity. Tenacity. Apa itu tenacity? Persistent. Maksudnya ialah kalau nak sesuatu, nak juga. Cakap orang sebelah, nak juga. Tolong delete perkataan orang kata, tak boleh lah, ini susah. No. Usahawan yang berjaya, kita tak tahu perkataan susah. Tahulah, tapi kita macam buat bodoh je. Kita jumpa orang, katalah nanti kejap lagi ada agensi, cerita nak mohon loan apa semua. Kalau kita pergi jumpa ke pegawai, katalah dia kata, oh berniaga awak ni susah dapat loan. Nak juga! Bagi tahu saya macam mana saya boleh dapat, bukan bagi tahu saya tak boleh dapat. Betul tak? Jangan cakap dengan saya tak boleh. Bagi tahu saya macam mana kasih boleh. Itu maksud tenacity. You nak juga. Macam juga nak minang orang. Sama. Kalau kita minang, dulu tak belajar ni, lepas tu silap. Tapi tak apa, rezeki, jodoh saya lebih bagus. Kan? Lepas dah jadi leader tu dia lebih berbeza lah kan. Kalau dulu aku faham ni memang masak mak mertua tu. Saya tak suka awak sebab ni. Tak kira, nak juga. Tak apa. Okay. Alright. If you want something, you get it. Simple as that. InsyaAllah you get it. Find ways. Mesti ada cara. Boleh? Pegang prinsip ni. Manjada wajada. Siapa berusaha, insyaAllah dia mesti dapat. Dia mesti dapat. Benda yang tak boleh dapat ialah you nak minta langit, bulan, bumi masuk dalam poket tu beratlah. Tapi selagi benda tu adalah benda tu manusia biasa boleh capai, orang lain boleh capai, insyaAllah kita pun boleh capai. Siapa faham perkataan say I? Persistent. Mentality dia mesti persistent. Yang ke-9. Nak faham persistent senang je. Nampak saya berpeluh atas stage ni kan? Buat bodoh macam tak nampak je. Macam tak ada apa-apa. Padahal memang panas gila ni. Bukan pasal aircon tak sejuk. Memang saya badan panas. Okay? Hot. Mana? Yang ke-9.
Yang ke-9, nak bina bisnes, tuan-tuan dan puan, mentaliti kita adalah mesti nak ada tracking. Cuba ulang. Tracking. Tracking apa? Tracking sales, tracking progress. Kalau kita nak pergi daripada KL, nak pergi ke Kedah naik kereta, kita nak tahu tak sekarang kita dah sampai mana? Betul? Macam kita macam, sekarang kita kat mana? Betul tak jalan kita ni? Kalau kita tak tengok, sekali kat Yomping. Tapi nak pergi Alustar. Betul tak jalan tu? Salah. Tracking. You kena tahu di mana you berada. Saya jumpa ramai gila. Bukan usahawan yang gila, tapi ramai gila. Yang saya tanya, berapa sales buat tahun bulan lepas? Macam tak sure pun. Adakah bulan lepas lebih tinggi daripada bulan sebelum? Tak pernah kira. Kau meniaga ke tak meniaga ni? Berapa ramai pelanggan masuk kedai? Lupa nak check lah bos. Tracking tak ada. How could you? Ini you bukan kerja dengan orang. You run business. You mesti ada mentality, track every single thing yang you could go through. Dan raikan progress you. Kenapa nak tracking? Itu sebab nak raikan. Contoh, hari pertama berniaga, 5 orang beli. Yeay! Menjerit. Kan cerita dengan orang, nanti orang sebelah 50 orang, dia kata, 5 orang. Bagi kita, 5 orang tu dahsyat lah tu. Sebab selama ni tak ada orang. Betul? Bila besok masuk 6 orang, excited buat kenduri. Kejayaan. Dan kita akan jadi tergila-gilakan lebih banyak kejayaan. Focus success. Sebab small success lead to bigger success. Yang ke-10, dalam bisnes, kita mesti jelas, be transparent. Transparent. Kalau kita ada team, kita kena cakap dengan team. Cakap terus terang. Mentaliti dia adalah jangan kita menanggung sakit jiwa seorang-seorang. Contoh tim kita ni, minta maaf saya cakap, katalah dia bangang. Dia tak layan pelanggan dengan baik. Jangan main biola, sakit hati. Cakap terus terang. You know, like you're not doing right. This is not the right way. Let me show you the right way. Cakap terus terang, being transparent. Beritahu dia, sales kita tak capai target. Kedai kita ni kalau tak capai macam ni, tak boleh kita tutup kedai. You pun tak ada kerja. Vision kita apa? Mission kita apa? Share dengan team you. Then you will see, team you akan lebih take it like personal. Bukan ni masalah bos, lantak bos. Tak, dia akan take it like this is our goals together. Saya faham kata CI. Then you akan bina team yang sanggup sing and swim together with you. Sama ada tough time ataupun good time insyaAllah. Saya faham kata CI. Be transparent dengan husband and wife kalau berniaga. Cakap terus terang, tipu. Bulan ni tak apa jadi sangat, kedai tak ramai orang. Cakap terus terang. Jangan minta duit, tak boleh lah, susah lah, tak ada lah. Nanti dia salah faham dan akan create more issue. Cakap terus terang if you have the problem. Boleh faham dengan CI? 10. Siapa nak lagi? Siapa nak lagi? Saya tambah lagi sikit point dia. Macam lemau je seorang-seorang. Okey, saya bagi anda yang ke-11. 11. Kuasai minda dengan kuasai perniagaan. Business mastery. Kuasai 5 aspek bisnes anda. Kalau anda baru start especially, kena faham dan kuasai 5 aspek bisnes. Apa dia? Marketing, sales, operation, finance, HR administration. 5 aspek ni you kena kuasai, you kena faham. Bila you assign orang lain pun tak ada masalah, tapi you kena tahu apakah yang berlaku kat 5 aspek. Nak saya ulang? Tak ada orang cakap, nampak? You tak tahu train team you, cari orang tolong trainkan team you. You jangan macam semua nak buat sendiri. Especially bila you start growing. Training adalah part of yang sangat penting. Saya share knowledge ni bagi anda yang tak biasa kelas saya. Ada formula penting yang saya derive bersama pengalaman saya run business 18 years. Nombor 1, ada 5 benda, mesti namanya. Formula tu namanya mesti. Yang pertama adalah M. Kalau you nak tengok you berjaya dengan cepat, you kena cari you kena cari mentor. Yang kedua, you mesti ada E. You mesti ada ilmu. Saya eja ELMU, ilmu. Kenapa saya eja E? Kita kena belajar dengan penuh emosi. Bukan belajar intelligent. Intelligent bukan tak penting. Tapi penghayatan daripada emosi itu lebih penting. Yang ketiga S adalah mesti tahu strategi dia. Mesti ada strategi. Kenapa dia boleh berjaya, kenapa aku tak? Mesti ada benda yang dia buat. Mesti dia makan roti canai ke apa tadi?
Mesti ada something yang dia buat, kenapa dia berjaya. Boleh faham saya cakap? Spend time dengan orang yang lebih berjaya daripada kita dan faham apa strategi dia. Boleh? Next, yang keempat adalah T. T adalah you mesti ada tindakan luar biasa. And next adalah I. You mesti ada impian yang sangat jelas. Ini prinsip yang saya pegang, mesti. Dan insyaAllah your chances you berjaya adalah lebih tinggi. I juga bermaksud insyaAllah. Percayalah dengan kuasa dia, connect dengan dia. Dia boleh memudahkan semua perjalanan kita. Dia memudahkan macam mana nak capai sesuatu. Kadang-kadang kita tak boleh faham. Orang tu tak adalah kacak, tak adalah pandai, tapi dia boleh jadi multi-millionaire. Kenapa? Of course dengan izin Allah. Of course, mesti ada sesuatu benda yang berbeza. Saya faham katakan say I. Dan yang ke-13, last kali, fokus kepada result. Sentiasa fokus kepada result. Apa yang you nak. Fokus kepada end point. You nak pergi Hawaii. Jangan tersangkut dekat airport, layan tandas dia automatic air dia. Faham tak cerita tu? Katalah KLIA, nak pergi Hawaii ni. Nak naik kapal terbang petang gerang pukul 2. Pergi awal, pergi kat tandas dia. Tengok tandas ni macam automatic. Macam buka, keluar air. Tutup sendiri. Layan benda tu 5 jam. Dah lupa, fokus nak pergi Hawaii. Ramai usahawan macam tu. Layan masalah staff, masalah benda-benda yang ada dan terlupa matlamat dia yang asal. Kenapa dia mulakan bisnes tu? Why they do what they do? Dia lupa. Focus on result. And inilah mindset the last point, RAS. You focus kepada apa yang you nak capai. Berapa orang faham kataan CI? Alright, so these are 13 things yang boleh bantu you insyaAllah untuk you build a successful business. Tepuk tangan untuk anda semua. Alright, saya nak buat sedikit announcement. Saya tak pasti saya ada cukup tak buku, tapi saya rasa mudah-mudahan cukup. Lepas ni kejap lagi, kalau anda ada sikit masa, belakang langsir ni kita dah sediakan buku. Tak banyak lah, mungkin ada 1000 buku. Buku tu kita bagi, semua orang ambil satu. Just ambil je kejap lagi. Lepas habis sesi, jangan risau. Kita tak buka sekarang. Kita nak habiskan Tan Sri punya session kejap lagi. Kita nak dengar, lepas tu baru you boleh ambil. Boleh? Saya tak nak kejap lagi semua pergi ambil buku, tak ada manusia kat sini. Lepas habis kejap lagi break kan, kita siapkan buku, collect. Buku tu is my special gift kepada anda semua hari ni. Alright. Saya boleh ambil satu soalan sebab saya ada lebih kurang 5 minit lagi. Kalau ada siapa ada soalan tentang usahawan. Ya, can I take one question? Do you have time? Alright. Yap, silakan. Sementara dia fikir soalan tu, saya duduk sikit boleh? Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Saya tak ada apa soalan. Tak ada soalan? Cuma saya nak bagi hadiah kat Doktor lah sebab banyak membantu orang-orang kita dalam sesi untuk membangunkan bisnes masing-masing. Terima kasih. Saya nak soalan lah. Saya macam nak soalan juga. Bagi orang lain siapa ada soalan? Silakan. Macam tu lah semangat ni, desire. Saya Fariza dari Bandar Baru Bangi. Saya ada satu soalan iaitu bagaimana kita nak cari mentor kita kalau sekeliling kita bukan daripada golongan orang usahawan yang berjaya. Maksudnya kita bukan kalangan usahawan tu, mak bapak kita bukan usahawan. Kita mungkin tak ada kawan-kawan yang usahawan yang berjaya yang kita nak tanya. Okey, nama siapa tadi? Fariza. Fariza. Bagus soalan Fariza. Tepuk tangan untuk soalan dia. Minta maaf, keluar saya ni dia jatuh-jatuh lah sekarang. Saja je kan, bakal diisi. Okey, testing. Okey, kesilapan saya mula-mula masa saya nak mula bisnes. 3 tahun saya buat silap dengan buat macam-macam bisnes langgar dinding. Sebab saya ego. Saya fikir, sekejap. I'm changing it, that's right. Thank you. Alright. Bahaya ni. Okey. Saya dulu, soalan tu adalah macam mana nak cari mentor. Masa saya mula-mula start bisnes 1997, 98, 99, 2000, saya buat banyak silap. Nanti panjang cerita dia, dalam buku tu ada cerita sikit. Silap saya antaranya ego, saya tak nak belajar dengan orang. Tapi later kemudian saya dapati pada tahun 2000 bila saya dah lingkup, saya nak tanya orang, tak ada siapa pula nak ajar. Kan? Ada 3 jutawan, saya ingat nama dia kat Melaka, ni tak nak sebut. Orang Melayu. Saya buat appointment nak jumpa, nak tanya macam mana dia berjaya. 3 punya sekretari semua cakap apa? Yang pertama dia kata bos dia sibuk. Dan saya dapat tahu dia sibuk main golf. Yang kedua sibuk, baru kahwin 2 pergi honeymoon. Yang ketiga sibuk dengan projek. So saya macam bengang.
Sebab tu masa tu saya cakap, ya Allah kalau satu hari nanti aku jadi multimillionaire, aku nak ajar orang bangsa aku, nak share sikit knowledge aku. That's why. Baguslah, benda tu berlaku tu bagus. Macam mana cari mentor? Macam mana nak cari mentor adalah nombor satu, cari orang yang dah berjaya dalam bidang dia. Itu nombor satu. Yang dah berjaya. Sama kalau dia bisnes, dia nak belajar pasal bisnes, cari yang dah berjaya dalam bisnes dia. Jangan cari orang yang teoris. Lepas tu saya bengang kalau orang cakap saya pakar motivasi. Saya bukan. Saya tak pandai motivasi orang. Sebab saya run bisnes, saya share pengalaman saya macam mana saya build bisnes saya. Dan orang tersemangat. Nak macam mana? Bukan saya macam beritahu semangat-semangat, lepas tu saya tak reti bisnes. Tak, saya memang run bisnes. Saya run projek TM, DG, Celcom, Maxis, Standard Chartered, HSBC. Those project. Saya run marketing campaign dia orang. 2001 sampai 2008, those were my contract. And later saya decide untuk ambil smaller scale company. Sebab ni company besar. Saya nak ambil yang medium. Yang saya boleh bantu dia build dia punya brand. So, cari yang dah berjaya dalam bidang tu. Nombor dua, bila you minta, ni cara kedua adalah cara datang apa yang datang hari ni. And lepas tu saya cakap, saya macam amazed bila Bahtera, CIMB sponsor untuk ada event ni 2 hari ni. Saya like, wow, this is good. Sebab bertahun-tahun aku berniaga dulu masa 2000 tu tak ada lah benda ni. Saya cakap pada tahun 2000, kalau ada klinik usahawan Dr. Azizan, saya masuk. Tak ada. Kalau lebih ramai orang berjaya, sharing, apa jadi dengan anak bangsa kita? Akan jadi sangat luar biasa dengan cepat. Saya sekolah Cina 12 tahun, tuan-tuan. 12 years. Saya sekolah Cina Peifong Melaka. Waktu Hua Xiao. Okey, Jiang Huai. Okey, Xie Huai. 我是全马术法比赛第1名. Okey, siapa sekolah Cina dia faham lah. Saya tahu macam mana culture dia. Kalau dia Chinese, dia nak bantu anak Cina, anak Chinese berjaya, dia akan guide dia. Yang berjaya ni akan datang sebulan sekali, setahun sekali atau setahun 2 kali cuti sekolah. Dia ada sesi forum. Macam dia lawyer, dia businessman. Dia akan panggil semua anak-anak Chinese ni semua, termasuk saya yang macam tak apa Chinese sangat. Dia akan cakap, dia akan beritahu, this is your punya step. Bila you nak berjaya, nak bina apa ni, find company you sendiri. Kalau you pilih nak bina firm you sendiri macam mana, you nak jadi lawyer yang bagus macam mana. Dia explain, masa sekolah lagi. Bayang kalau ramai orang yang berjaya buat macam tu, apa jadi? Betul-betul? So nombor 2, attend class. Baca buku boleh. Saya bagi buku ni bacalah. Biasanya you all campak buku tu, saya percaya. Baca muka surat pertama, simpan. Ramai orang macam tu, bukan kat sini, ni belah-belah Nepal. Baca buku, attend class. Bila ada orang buat sharing, attend, invest knowledge. Saya invest knowledge beratus. Bulan 12 hari tu, saya belanja 200,000 semata-mata nak fly jumpa Robin Sharma dengan Richard Branson. Saya nak ada sesi dengan dia dekat Kanada. All the way. Sebab saya cakap bukan senang, dia ni billionaire, bagi dia duit pun dia tak nak. Tapi mesti ada fee untuk dia run things. Saya belanja untuk pergi nak duduk, nak spend time tanya dia soalan. And I got the chance to ask, what is the tips to be billionaire? Sebab saya nak belajar macam mana nak jadi billionaire. What the kind of thinking? Perbezaan mentality dia. Cari orang yang dah berjaya, kalau dia ada kelas, attend. Cara ketiga, ni cara saya masa tahun 2000, tak ada orang nak ajar. Saya dinasihatkan oleh satu orang Chinese Peter yang tak pernah sekolah, buat 6 juta setahun. Dia cakap dengan apa? Dia kata, Haji Jan, 如果你要成功，你一定要跟成功的人学习。Faham kan? Okay. Macam angguk je. Dia kata apa? Dia kata, Azizan, kalau kau nak berjaya cepat, kau kena cari orang yang dah berjaya, kau kena belajar dengan dia. So saya cakap, macam mana? Saya cakap translate terus lah. Dia cakap, semua orang yang berjaya tak nak ajar. That's why dia kata, Chinese, dia ada formula, anak Cina, dia hantar kerja dekat orang 5-10 tahun, lepas tu dia buat bisnes. So dia kata, kau cari orang yang memang yang berjaya, company yang bagus, kau kerja, jadi kuli, dia kata. Dia guna perkataan ni lah, you jangan ikut perkataan ni. You menganjingkan diri kepada dia. Maksudnya adalah, dia suruh buat apa pun, benda yang tak melanggar hukum lah. Buat, dia kata. So apa yang saya buat? Saya buat. Saya masuk one UK-based company, advertising firm, namanya Cobra. Masa tu dia handle project HSBC Bank. Masa itulah saya belajar handle project, marketing, advertising. 8 months. Saya juga, saya trainee, tapi saya pilih untuk cuci tandas. Semua staff tak nak buat. Dia kata, kau gila Azizan basuh tandas. Tapi saya tahu, kalau aku ambil hati mentor aku, dia akan spend more time nak ajar aku. So, 8 bulan. Orang lain 3 tahun. Saya 8 bulan. Complete the whole training.
jadi project manager, dan bos saya dari KLVP cakap, get Azizan a company on his own, he's contracted our project, we become his principal. Saya terus dapat company run sendiri, bawah company tu. Sebab orang suka. Lepas tu penting buat orang suka, jangan buat orang marah. Bila orang suka, dia boleh buat apa saja pada kita, dia suka kita. Kalau dia tak suka kita, sama hari raya mazir batin cakap dia. Cari orang yang dah berjaya, kerja dengan dia. Kalau tak boleh, belajar dengan dia. Kerja supaya dapat pengalaman. Kalau tak pun, cari orang yang dah berjaya, cari peluang buat sesuatu bisnes atau projek yang dia dapat manfaat. Kita mungkin kurang manfaat. Tak apa, janji kita boleh connected dengan dia. Namanya adalah the law of proximity. Mendekati orang yang lebih berjaya daripada kita, serve dia, contribute, bantu dia. Walaupun dia dah berjaya, tapi mesti ada benda yang dia malas nak fikir, dia akan suka orang lain boleh tolong fikir. Siapa faham kata say I? You know? So, buat macam tu. Macam saya sekarang, saya ada company publication saya sendiri, Azizan Osman Publication. Buku kita keluar, insya-Allah bestseller. Saya sekarang projek saya menulis tokoh-tokoh billionaire yang berjaya dekat Malaysia. Antaranya Tan Sri Samsudin tu, saya pegang dia tadi, sedang hati cakap aku memang nak jumpa dia ni. Nak tulis tentang dia. Supaya jadi inspirasi kepada ramai orang, anak-anak muda dekat luar tentang macam mana orang ni, apakah cabaran dia lalu, macam mana dia atasi untuk jadi orang yang berjaya. Faham? Itu cara saya nak connect dengan orang yang lebih berjaya daripada saya. Boleh? Adakah saya menjawab soalan tu? Terima kasih. Tepuk tangan untuk soalan tu. Good job. Alright, so saya harap berapa ramai daripada anda dalam masa yang singkat ni belajar sesuatu lah, belajar something lah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anda lagi sekali. Terima kasih kerana berada di sesi saya ni. Saya rasa you all mungkin kebetulan singgah slot ni, macam ramai sikit, mungkin kebetulan singgah. Anyway, I feel honoured. That's why I bagi buku. Make sure you collect dekat luar nanti masa break. Take it, don't leave without it. You must have it. Memang saya bawa 1000, memang saya nak bagi. Khas untuk anda semua. Boleh? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya pas balik pada Nizam. Happy belated birthday. Oh. Alright.